4 hari tak tidur tak tidur. Korang ingat lepas habis on call tu sangat busy. Lepas tu selalunya kita akan handle lagi elective OT, operation. Sampai saya buat freezer, saya macam tak fikir dah. Saya buat macam pergerakan tangan sahaja sebenarnya. So sangat penat. Sampai bila kita balik tu, kita dah macam apa nak tidur tak boleh. Kalau you are very tired, memang you takkan boleh tidur. Saya selalu balik post call tu, bila balik petang tu, selalu petang lah, malam, saya dah macam penat dan saya tak boleh tidur. So saya buat kerja rumah, handle, masak semua, buat stok masakan untuk seminggu. The next day baru boleh tidur dan baru saya rasa macam penat gila. Macam tu. Masih ada adrenalin lepas balik daripada post call tu sebenarnya. Lagi satu pengalaman saya, tak best tak indah tu sebab doktor perempuan tak nak masuk ONG. Banyak you guys kena korbankan. Kalau master, korang tak ada maternity leave sampai 3 bulan, tak ada Lepas 2 minggu masuk tengah, kalau korang operation kan, kalau korang beranak normal tu Alhamdulillah lah. Kalau operation pun lepas 2 minggu korang masuk kerja balik. Kalau tak kena extend master. Kalau korang sanggup extend lah. Tapi masuklah kerja 2 minggu balik kalau tak nak. So saya dah resign dah. Dulu saya ONG. Saya buka klinik pun dalam 3 tahun je baru. Tapi all my life memang kat ONG lah. Saya memang tahu benda tu. Husband saya restu. Dan korang kena pastikan, kalau yang adik-adik, yes, master time boleh jadi gila, yes. Husband saya, masa anak saya first tu sebab saya tangguh. Husband saya, anak saya first tu sawan teruk 2 minggu ke 2 minggu lebih ke 3 minggu dalam hospital. Masa tu husband saya part 1 master. Kita orang mentawakal, Allah bagi lepas, bagilah lepas. Sebab dia belajar pun masa anak dia sakit, kena ambil lambar puncture, air tulang belakang. Anak saya dekat ward bergila-gila, saya terpaksa on call, ambil call. Anak tengah sakit. Ada ke? Mampu ke? Aku rasa kalau orang lain dah resign dah. Saya gigih lagi. Saya cakap, bang, tak apa, kita susah sekarang. Ni kita punya pengorbanan. Allah tolong. Ya, husband saya Allah tolong. Tak ada masalah lah. Lepas dengan jayanya. Dan dia punya perjalanan pun smooth. Tak macam saya lah. Tapi tak apa, saya tak ada masalah. Saya still continue buat kerja saya semua. Tapi untuk sambung master, bila dah sampai saya ada anak 2, 3, memang priority akan berubah. Honestly, saya pernah sambut baby, lagi satu kisah saya pernah sambut baby kat labor room HKL. Pengasuh saya call, bila MO atau registrar yang dialah pergi main dekat dalam. Korang suka macam ni, ibu lain korang nak berjerit. Ada sekali tu bila saya sambut baby, masa tu kalau MO atau registrar sambut baby, okay, memang high risk lah. Kalau low risk, selalunya midwife yang sambut. Midwife ni selalunya adalah memang perempuan je. Iklan biasalah. So bila saya tengah sambut tu, memang saya tak boleh tinggal lah patient tu. Saya seorang je handle labor room. Tak ramai MO, tak ramai. Ramai husband dengan midwife. So tengah sambut tu, anak saya sawan. Korang bayangkan, saya tengah attend high risk case. Kawan saya seorang dekat dalam OT. Saya nak panggil siapa? Masa tu saya jaga labor room. Masa tu OT day. Semua MO dengan specialist dalam OT. So patient tu tengah baby lemas. Lepas tu patient tu tengah berdarah. Husband saya dalam OT. Anak saya tengah sawan dekat rumah pengasuh. Macam mana? Korang kena fikir orang perempuan, priority dia
Diorang akan tetap fikirkan family. Okay, family, suami dengan anak. So apa jadi, saya bagi tahu pengasuh saya apa yang perlu dia lakukan. Sementara by time untuk kita call husband untuk pergi ambil anak, saya sampai call HOD, tolonglah, saya tak tahu tak ada siapa kat labor room. HOD saya yang tolong untuk arrangekan orang seorang pergi kat labor room ganti saya. Ambil masa. Anak saya tengah sawan ni dekat rumah pengasuh. Saya dengan husband bawa kereta dah macam orang gila. Dah nak macam accident. Itu orang doa je harap tak accident. Macam tu. So memang saya datang, anak saya tengah sawan. Saya berdokong pun dia tengah sawan juga. So kita redah je lah. Nak buat macam mana? Rezeki saya lah, bila kita sampai dekat hospital tu, kita kenal ramai orang. Yelah, Pit Sebo semua kita kenal lah, kita ONG kan. So kita kenal lah dia orang. Kita call, lepas tu standby, lepas tu attend. Kelebihannya part dekat situ lah. So pantas lah yang orang yang attend anak saya tu. Tapi tak pantasnya sebab kita tengah attend emergency case, tiba-tiba ada family member sakit. Macam mana kita nak lari? Dengan tengah berdarah-darah kat bawah tu, dengan baby tengah nak lemas kat situ. So bukan ujian. Tak, ni semua doktor perempuan. Saya nak bagi tahu kenapa doktor perempuan jarang nak ambil ONG. Bukan jarang, banyak tak nak ambil lah. So you, especially kalau dua-dua doktor. Macam saya dengan husband dua-dua doktor dan dua-dua pun surgical base. Not a good bukan pasangan yang bagus lah. Kebayangkan specialist saya, husband dia ada macam relax punya ni apa, specialty ataupun bukan doktor lah. Dan restu husband adalah sangat-sangat penting. Jujurnya husband saya memang share the responsibility lah. Besarkan anak dia, mandikan anak dia, cobok berak anak, semua anak dia uruskan. Saya pun uruskan lah bila saya tak on call. Kalau saya on call, saya busy, saya penat gila-gila nak mati, memang dia tak kacau saya. Saya balik, dia tahu saya akan tidur. Kadang-kadang tidur berjam-jam-jam. Memang saya tak hiraukan anak. So dia akan take the responsibility. Masak jangan cakap lah. Siapa yang kata masak nak kahwin masak, masak tak seminggu sekali. Kalau saya rajin, saya masak lah untuk seminggu. Itu je lah apa yang kita mampu buat. Itu je lah. Sebab bila you ambil ONG, you punya tanggungjawab adalah first, tak boleh lari lah. Orang akan cakap, kau ada family, kenapa kau kenapa terlalu obses dengan kerjaya? It's not kerjaya, it's tanggungjawab. Tanggungjawab. Dan bila perempuan dekat dalam bidang ONG ni, banyak benda yang dia kena handle. Dia kena handle family, dia tak boleh lari, dan dia kena handle pesakit dia pun tak boleh lari. So bayangkan kalau you pergi private, buatlah sepakar, then pergilah private. Pergi private lagi busy semua specialty dekat private, especially ONG adalah yang paling busy bila masuk private. Korang dengar Dr. Nurul punya post nanti. Bila korang kat private, korang standby 24 jam. Saya pernah, lepas saya resign, saya kerja dekat Small Maternity Center SMO tau. Sementara saya nak buka klinik 3 tahun lepas. So macam saya dah handle private punya center, memang sangat-sangat bila ada baby nak beranak pukul 2 pagi, 3 pagi, 5 pagi, 4 pagi, kau kena bangun pergi. Kau tengah buat apa dengan husband kau ke? Kau tengah tidur ke? Kau tengah melayan mimpi ke? Kau bangun pergi sambut baby tu. Kalau baby lemas, pergi operation, pergi caesar. Mana ada istilah rehat kalau pergi private? Tak ada.
So hati kena kental. Kau nak pergi buat ONG. Lagi satu, apa lagi yang saya pernah lalui, tangan saya tengah teruk kan. Saya obses dengan ONG. Saya dah tak fikir tangan saya punya ni. Saya pernah cramp tau tangan saya, buat scissor back to back sampai berbelas-belas scissor daripada 2 hari tu. Kan on call buat scissor kalau kat HKL tahulah scissor tu macam baby lemas scissor tu sebab ramai gila, ratio dia ramai gila, so scissor pun banyak lah. So esoknya sambung pula elektif 1 hari selalunya 8. Tengoklah, kalau banyak 8 lah, kalau sikit dalam 5. Macam tu. Tengok kalau risiko macam semua scissor tu simple, mungkin banyak sikit. Kalau scissor tu macam complicated, mungkin dalam 4-5 lah 1 hari. Sambung sampai petang. Kalau tak ada komplikasi, kalau hari tu korang ada komplikasi kan, dekat seseorang pesakit tu kan, anak first emergency kat HKL mungkin dengan saya. So kalau ada komplikasi, korang kena stay. Usually korang akan stay lah. Kalau korang balik pun korang tak tenang. Korang akan stay, korang akan tengok, okay betul patient aku ni okay, boleh handle, pass over betul-betul dekat orang on call malam, baru balik. Korang tengah sedih tak? Anak saya pernah cakap apa tau? Anak first dengan second saya sangat independent sebab diorang selalu kena tinggal. Masa tu husband saya master, saya pun sangat busy, MO ke kat HKL. Diorang asyik kena tinggal. Maksudnya no jalan-jalan, no travel, tak ada. Setiap minggu memang on call lah. Kalau saya tak on call, husband saya on call. Kalau tak dua-dua on call, diorang kena tidur kat rumah pengasuh. Ada sekali kan, yang hit me hard adalah anak saya yang dah besar sikit tu, Adam. Dia pernah tanya kat pengasuh dia. Dia tanya, kita orang hantar anak seawal 5.30 pagi sebelum subuh pukul 6 dah hantar. Lepas tu dia tanya, Bupa, kita bila kita ambil tu selalu pukul 10 malam, especially kat Sarawak lah, memang lambat. Dia pernah tanya dekat pengasuh dia, Bupa, abah ibu kan ambil Adam putih, hantar gelap, ambil pun gelap. Sedih tak? Bupa, ibu apa tak sayang kita orang ke? Kenapa hantar gelap? Tengok, balik pun dah gelap. Sanggup tak? Pernah kerja Sarawak, saya pernah kerja Miri. So saya masa saya dengar tu, pengasuh saya bagi tahu, saya dah macam, masa tu saya on the way lah, saya tengah training, saya memang saya tengah ambil paper, saya nak sambung jadi pakar ONG. Saya nangis lah, of course lah nangis kot, siapa tak nangis. Itu kata banyak perempuan nak masuk ONG. Tak. Hati kental, perlu restu suami, bukan suami macam ustaz tu. Semua nak dikatakan dayus. Oh my god. Mungkin kalau dia nampak kisah saya, mungkin dia cakap saya isteri derhaka. Kan? Serius lah. Hospital Batu Gajah tak. Saya hospital besar je. Okay? Saya hospital Miri. Saya hospital Miri 2012 sampai 2015. Okay? So macam, adakah saya derhaka? Adakah saya ibu yang macam ibu yang macam tak guna sebab mengabaikan keluarga, sebab nak sambut, nak menunaikan tanggungjawab saya sebagai seorang doktor wanita untuk menyambut anak dan mengelakkan doktor lelaki sambut seorang wanita sebab aurat. So tak boleh cakap macam tu. Kalau dia kata itu adalah
tak boleh atau haram jatuh kepada suami dayus, maka dia kata doktor-doktor yang ambil ONG ni, doktor lelaki yang ambil ONG ni adalah haram. In a way. Okay? So realitinya doktor lelaki je yang ramai dekat ONG ni. Jujurlah cakap lah. Jujurlah cakap. Saya punya batch yang masih berada di ONG dah sikit dah. Kalau diorang tak sambung jadi pakar, diorang akan keluar admin. Tak ada siapa, jarang sangat seseorang doktor yang dah sangat senior, lebih daripada 10 tahun, nak stay dekat ONG tanpa ambil specialist. Sebab kalau orang yang dah lebih 10 tahun ONG berpengalaman, dia sangat-sangat senior dan sangat-sangat kompeten, dia boleh buat apa yang specialist buat, basically prosedur lah. So basically apa yang dia buat tu memang sangat berat, tapi dia tak ada kuasa untuk buat keputusan, dia tak ada kuasa sebab dia bukan specialist, dia still MO. Memang dia skillful. Kadang-kadang yang jadi specialist dia adalah houseman dia. So kadang-kadang bila kita jadi specialist kepada kita punya MO, it's very macam lain lah, sangat-sangat lain. Sebab sangat lain. So kebanyakan batch saya memang kalau yang tak sambung, yang sama-sama dengan ONG dengan saya, memang dah keluar ke admin ataupun dah jadi pengarah hospital. Ataupun dah resign lah. Dia takkan stay kat ONG for the rest of her life. Sebab bukan nak kata ni, tapi sangat-sangat berat. Sangat berat. Dan on call dia bukan sikit-sikit. Kita bukan on call macam standby. Tak. Kita duduk di hospital tu. Kadang-kadang EOD. Selang sehari. Balik sekejap, esok tidur balik kat hospital. Balik kejap satu hari, esok tidur balik kat hospital. Tak ada istilah standby dekat rumah tak ada istilah dah okey, tak nak lah. Nanti view dah sana. Pergi main dekat atas. Saja je lah. Pergi main dekat atas, Putri. Mana mati? So sekarang ni 3 tahun ni baru saya dapat nampak diorang membesar. So dia melepek dekat saya macam glue. Dulu tak ada. Tak ada. Standby duduk rumah tu tak ada. Ni budak-budak ni, anak saya tu yang first tu membesar kat labor room. Ni Adam ni. Dia membesar dekat labor room midwife yang mandikan dia, midwife yang jaga dia, saya buat round, saya tengok patient. Okey? Sebab tak ada MO tak ada MO. Tak ada doktor Doktor tu sikit doktor tak ada. Tambah-tambah sekarang saya sedih sebab ni lah, kita punya junior punya ni kan, diorang tak ada tetap. Tu lagi kesian. Tu satu isu cerita lain pula. So korang kena ingat, kita bukan saja perempuan, bukan saja tak nak ambil ONG, tak ada. Doktor gelak. Diorang bising, memang masa diorang main. Midwife hadir, betul. Saya kan kalau saya ingat balik, nak ke saya pergi balik? Nak kalau saya punya tangan okey. Tapi tak, dia satu je. Perempuan kalau nak buat ONG, you guys kena minat. You kena minat. Tak boleh. Kalau you terror mana pun, you pandai mana pun, you genius mana pun, kalau you tak minat ONG, aku tengah pregnant, aku tahulah aku dah gemuk sekarang. Ya Allah, Risma. Tak, saya tak pregnant. Oh my God.
Okey, saya dah gemuk. Janganlah Puteri Fatimah. So, pandai mana korang. Kalau korang tak minat, tak boleh tau. Tak boleh. Tak boleh. Korang tak boleh survive ONG. Seriously. Serious talk. Okay. Bahagia. Memang saya dah naik badan. So, Cik Timur mana? Cik Timur tengah berlari-lari. Ya Allah. Saya tak tahulah. So, berbahagialah dengan keluarga korang so korang jangan pukul rata kata alah patutnya kena haramkan doktor lelaki. Lagi satu, doktor lelaki banyak banyak orang yang komen doktor lelaki lagi lembut daripada doktor perempuan. Honestly, yes. Saya banyak cikgu lah. Banyak cikgu kan. So, cikgu terawal saya memang cikgu lelaki. Doktor lelaki. Doktor-doktor lelaki kat ONG ni boleh saya cakap memang most of them adalah gentle lah. Gentle, calm. Laki ni dia lain sikit. Dia emosi dia ke belakang sikit. Perempuan dia ke depan sikit. Macam tu. Cantiknya dia tak. Kita tak make up hari ni. Hari Ahad lah. Siapa nak make up hari Ahad? So, thank you. So, yes, doktor lelaki saya tak nafikan. Skill dengan dia orang punya calmness tu, ketenangan dia orang tu lebih tinggi. Perempuan ni dia lebih emosi tau. Dia nak tak tahulah. Personally saya lah. Dulu sebelum saya kahwin, saya macam sangat-sangat all out tau. Saya sangat-sangat dedicated to my work. Saya memang passion nombor 1. So saya agak garang lah. Lepas saya kahwin, saya garang juga. Tapi saya slow down sikit. Anak saya pun kata saya garang. Pergi main kat atas. Okay. So, doktor lelaki ni dia macam buffer kepada doktor perempuan dekat ONG. Tapi nak kata tak ada doktor perempuan yang lembut. Sepanjang saya bukan nak membangga diri lah ya. Tapi kalau nak ikutkan skill, dia tengok jugalah skill. Mungkin doktor perempuan tu kasar, tapi bila dia operate, dia jahit memang cantik. Macam saya ni, saya ada aim kalau saya jahit, saya tak nak luka jahitan tu nampak. Kalau boleh, seboleh-boleh tak nak nampak. Macam tu. Dia macam plastik sikit. Tapi ada certain doktor dia nak cepat. Saya bukan jenis yang macam nak cepat lah. Tapi bila kau dah lama kat ONG, memang kau akan cepat buat scissor tu. Dia macam second nature kan. Dia macam dah biasa. So, mungkin lagi satu, kena faham, tak semua doktor perempuan kat ONG tu dapat kefahaman daripada suami dia. Kebanyakan spesialis yang perempuan kat ONG ni, suami dia bukan daripada bidang ONG. Tapi yang bagusnya suami dia orang restu, dan suami dia orang ada yang saya nampak sampai sanggup berhenti kerja sekejap untuk bagi laluan kepada isteri untuk habiskan belajar. Sampai tahap tu bukan sikit-sikit ada certain sampai kena duduk tidur dekat uni. Okay? Kenapa senyap? Sebab Mak besar sangat. Masa tu Lag ke? Ketika Adam nak lawan Mak, pukul tadi. Lag ke? Okay. Adam kecil macam tu. Contoh dia, Mak tu kesedap. tak lag. Okay. Contohlah. Ya Allah, anak saya. 3 tahun ni saya baru dapat dengar ni. Betul. Saya ada nampak seorang doktor ni cakap saya tak minat ONG. Betul. Siapa yang nak buat ONG, satu kena minat, bukan pandai Saya letakkan minat kena nombor 1. Kalau you tak minat, you cannot survive in ONG. Okay. Satu, bos dia lain-lain. Perempuan dia bos tak nak cakap, takut bos saya nampak.
Garang. Saya sampai satu tahap, dia sampai satu tahap korang boleh survive, yang korang boleh go on dengan ONG tu secinta-cintanya korang dengan ONG tu, korang dah tak ada perasaan dah bila morning meeting tu. Morning meeting tu korang kena explain apa jadi masa on call, discuss pada Fatimah. Ni main dekat atas. Jangan boleh jerit kat situ. No. Aduh, hai. No. Fatimah. Aduh, hai. Memang kena minat. Sampai satu tahap. No, dia cakap kat saya. Sampai satu tahap saya macam bila morning meeting tu saya macam boleh explain lah. Kita boleh jawab. Sampai ada junior saya menangis-nangis. Tolonglah Kaimah, boleh tak jawabkan? Saya tak tahu nak jawab macam mana ni. Macam tu. So you kena kental dekat situ Kental, kecaman. Ni bukan kecaman kat sini sebab saya macam relax je dapat kecaman dekat social media. Ni belum lagi dibandingkan dengan morning meeting ONG dekat depan tu korang kena duduk present. Tambah-tambah kalau ada complication, maternal mortality dan morbidity, korang tengoklah sampai setahun pun tak habis. Meeting ni sampai setahun pun tak habis. Sampai PPK dekat klinik pun kena tanya. Kenapa ni? Dekat mana salah ni? Dekat mana ni? Oh my god. So it's not easy lah untuk handle that stress tau. That stress is very very stressful. Tapi bila you hari-hari you hadap benda tu, you won't feel like benda tu, yes, it part of your job, dan you buat benda ni kerana you buat benda ni kerana Allah, dan you buat kerja ni sebab you punya tanggungjawab. So usually it will go on smoothly lah. Tak ada masalah lah kat situ. Cuma kena tahan telinga, kena tahan lah. Kalau you buat salah, you kena tahan lah, you salah kan. So dia lain sangat. Tu sebab orang perempuan tak mampu nak teruskan dalam bidang ONG ni. Stressful, is very stressful. Tapi saya memang galakkan junior-junior saya sambung ONG, nak menambahkan perempuan dalam bidang ONG. Saya pun memang saya tak ada rezeki nak habiskan saya punya study, tapi saya tetap usaha untuk sambung bahagian keluarga, perubatan keluarga, supaya saya boleh tengok klinik, saya boleh tengok fokus kat ONG punya kes, dan juga kids punya kes, sebab saya memang suka kat situ. So tak ada isu macam korang kena pandai. Saya tak ada masalah husband saya ke junior saya tak pandai, tak apa, boleh belajar. Attitude kalau out memang out. So attitude nombor 1, minat kena ada. Kalau you tak minat ONG, memang kita akan advise tak apalah, you keluar dululah. Jangan teruskan. Ada saya advise junior saya, you jangan teruskan lah, it's not right for you. So tak semua fit untuk ONG. Sekejap pergi sana. Nantilah ibu ada kat. Dan momen ni momen dengan budak-budak ni tak ada sorry lah. Tu kena sacrifice. You tak akan ada momen-momen dengan budak-budak ni. Bising-bising ni you tak akan dengar. You tak akan dengar. Most of the time memang dengan dekat hospital, dengan pesakit. Kalau mak kena ni, mak kena pukul dengan begini sekali je. Lagi satu, macam mana saya cakap, momen dengan kids ni, ex-boss saya ada 6 anak. Satu